Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan final Europa League yang telah pun berjalan. AS Roma tewas 1-4 kepada pasukan Sevilla dalam penonton sepakan penalti selepas mereka terikat seri 1-1 sehingga tamat perlawanan masa sebenar, tanda kepada pasukan Sevilla yang telah berjaya menjuarai Europa League. Kita ke hasil Liga Tempatan. Jurulatih Kuching City kemalangan. Pasukan Kuching City menerima kabar duka apabila jurulatih mereka, Irfan Bhakti Abu Salim, ditimpa kemalangan jalan raya. Berdasarkan kenyataan rasmi yang dibuat, Irfan mengalami kecederaan ketika dia dalam perjalanan pulang daripada masjid. Kecederaan tersebut menyebabkan dia terpaksa menjalani pembedahan. Dia kini telah selamat menjalani pembedahan dan dilaporkan berada dalam keadaan yang sangat baik. Penolong jurulatih, Sulaiman Husin, dijangka akan mengambil alih buat sementara waktu sehingga Irfan kembali sihat nanti. Nacho Insa bakal sertai skuad Harimau Malaya. Kim Panggon berkemungkinan besar akan membawa pengemudi bahagian tengah JDT, iaitu Nacho Insa ke perlawanan Persahabatan Malaysia nanti. Dia sudah pun berusia 36 tahun itu baru sahaja pulih daripada kecederaan lutut yang dialaminya dan kembali merebut tempatnya dalam kesebelasan utama pasukan JDT. Dia menjadi tunjang utama buat pasukan JDT di bahagian tengah sejak beberapa musim ini, tetapi kini terpaksa bersaing dengan pemain jauh lebih muda seperti Hong Wan untuk merebut peranan nombor 6 dalam pasukan. Kabar angin itu kembali bertiup kencang selepas penganalisis bebas Juan Budiman memberikan bayangan kemunculan semula Nacho dalam pasukan kebangsaan. Beliau bagaimanapun sentiasa optimis dengan kemampuan Malaysia walaupun seringkali mengalami krisis pemain di bahagian tengah. AS Roma tumpas di final Eropah. Anak buah Jose Mourinho gagal memanfaatkan kelebihan mereka yang berjaya mendahului 1 gol pada babak pertama untuk terus bertahan sehingga tamat perlawanan. Nyata kecewa selepas Mancini terjaringkan gol sendiri pada minit ke-55 separuh masa kedua. Keputusan 1-1 itu kekal sehingga tamat perlawanan dengan mengheret mereka sehingga ke penonton sepakan penalti. Pengalaman jelas milik juara 6 kali iaitu pasukan Sevilla apabila berjaya menyempurnakan 4 sepakan penalti berbanding Roma yang hanya menjaringkan gol melalui Bryan Cristante. Ini merupakan kejuaraan ke-7 milik Sevilla dan kejayaan mereka merangkul trofi ini akan memberikan kelebihan kepada mereka untuk mara ke Liga Juara-Juara Eropah pada musim hadapan. Yuri Tielemans sah tinggalkan pasukan Leicester City. Pemain tengah pasukan Leicester City, Yuri Tielemans, mengesahkan yang dia akan keluar daripada pasukan Leicester City sebaik saja kontraknya tamat nanti. Dia menyertai pasukan Leicester City daripada Monaco pada 2019 yang lalu, bermula sebagai pemain pinjaman dan telah merekodkan sebanyak 200 penampilan bersama mereka setakat ini. Dia tidak berada dalam skuad Leicester ketika mereka menjulang trofi EPL, tetapi merupakan pemain penting yang menjaringkan gol kemenangan ketika final Piala FA menentang Chelsea pada 2021. Arsenal dilihat akan menjadi destinasi seterusnya buat pemain kebangsaan Belgium itu, tetapi mereka kini serah sibuk untuk mendapatkan Moises Caicedo daripada Brighton yang sudah menjadi sasaran utama setakat ini. Ashley Young tinggalkan Aston Villa. Bekas pemain England yang kini sudah pun berusia 37 tahun, Ashley Young membuat keputusan mahu meninggalkan pasukan Aston Villa selepas dia tidak lagi melanjutkan kontraknya yang tamat pada hujung musim ini. Dia telah pun melakukan 250 penampilan bersama pasukan Villa selepas menyertai mereka buat kali kedua pada musim 2021 yang lalu. Perkara ini kemudiannya disahkan pula oleh Aston Villa sendiri melalui laman web rasmi mereka. Dia yang pernah menyarung jersey Manchester United selama 9 musim telah memenangi pelbagai kejuaraan di sana, termasuklah trofi Liga Perdana, Piala FA, Piala Liga dan juga Europa League, yang juga melakukan sebanyak 32 penampilan bersama skuad kebangsaan England dengan dia berkebolehan untuk bermain di posisi left back ataupun left wing. Bekas pemain Leeds United umur persaraan. Bekas pemain Leeds United, Gaetano Berardi, mengumumkan persaraannya daripada arena bola sepak profesional dikala umurnya baru mencecah 34 tahun. Dia yang bermain di posisi pertahanan itu telah merekodkan sebanyak 150 penampilan bersama Leeds United selama 7 musim di sana
sebelum membuat keputusan untuk berhijrah pada tahun 2021 yang lalu. Dia yang mengumumkan sendiri keputusannya itu melalui laman Instagram miliknya sendiri dengan menyifatkan El Laruk sebagai satu kenangan yang terlalu indah buatnya apabila mereka berjaya layak untuk kembali beraksi di Liga Perdana pada tahun 2020. Dia juga pernah mewakili Switzerland sekali dalam skuad senior dan menyertai Leeds daripada Sampdoria pada tahun 2014. Kelab terakhir sebelum dia bersara adalah pasukan Sion di Liga Switzerland. Benjamin Pavard kemukakan hasrat untuk berpindah. Pemain Bayern Munich, Benjamin Pavard, telah mengemukakan hasratnya kepada pasukan yang dia mahu berhijrah keluar pada musim panas ini. Dia mempunyai baki kontrak setahun lagi bersama Bayern. Dilihat tidak akan memperbaharui kontraknya dalam masa terdekat ini. Manchester United dikatakan cuba mengambil peluang ini selepas mereka dikatakan sudah bertemu dengan wakil Pavard bagi membincangkan situasi pemain itu di sana. Selain United, Real Madrid dan juga Liverpool juga turut berminat untuk mendapatkan pemain tersebut. Liverpool bagaimanapun sedang dalam perbincangan untuk membawa masuk Ryan Gravenberch, tetapi tidak menolak kemungkinan untuk membawa Pavard bersama nanti. Personal trainer Benzema nafi ucap selamat tinggal kepada pemain itu di laman media sosial. Jurulatih peribadi Karim Benzema menafikan yang dia ada mengucapkan selamat tinggal kepada pemainnya itu selepas Karim Benzema dikatakan akan meninggalkan pasukan Real Madrid pada musim panas nanti. Masa depan penyerang sensasi Real Madrid itu kembali disebut-sebut selepas dia dikatakan berminat untuk menyertai kelab daripada Arab Saudi, Al-Ittihad, yang menawarkan kontrak selama 2 tahun pada nilai 100 juta euro setahun kepadanya. Dia dilihat akan menerima tawaran itu selepas jurulatih peribadinya membuat satu hantaran di laman Instagram milik rasminya. Jika benar ia bakal berlaku, Real Madrid mungkin akan cuba mendapatkan Harry Kane dan juga Victor Osimhen sebagai penggantinya nanti. Brentford pula perkuatkan pasukan. Brentford yang berjaya beraksi dengan cemerlang pada musim lalu kini bermula dengan pantas dalam usaha mereka untuk memantapkan lagi pasukan mereka pada musim hadapan. Mereka dilaporkan sudah berjaya untuk mendapatkan seorang penjaga gol daripada pasukan Freiburg, Mark Flecker, dengan kontrak selama 4 tahun. Penjaga gol yang berusia 29 tahun itu mempunyai 4 cap bersama pasukan negaranya, iaitu Belanda, dan kini sedang dalam proses untuk mendapatkan permit kerja dan juga pelepasan antarabangsanya. Thomas Frank yang juga pengurus pasukan sangat-sangat gembira dengan kemasukan pemain itu dan dia berharap dapat memantapkan lagi barisan penjaga gol mereka pada ketika ini. Liverpool sedang dalam perbincangan dengan 2 pemain tengah, Manu Kone daripada Borussia Mönchengladbach dan juga Kefren Turam daripada Nice kini diletakkan sebagai sasaran utama Liverpool selepas mereka dipercayai sudah memulakan perbincangan dengan wakil 2 pemain ini. Mereka berdua dikatakan bakal menjadi 2 daripada 3 pemain tengah yang sedang diburu oleh Liverpool selepas mengharungi musim yang sukar tanpa kehadiran pemain tengah yang berkaliber sepanjang 2 ataupun 3 musim kebelakangan ini. Mereka hampir pasti akan mendapatkan Alexis McAllister dan kontrak dipercayai akan dapat dimuktamadkan di awal bulan ini. Barcelona cuba plan B untuk dapatkan Messi. Barcelona kini sedang berbincang dengan Inter Miami yang dikatakan akan membawa masuk Lionel Messi secara percuma nanti. Mereka mahu Messi bermain secara pinjaman untuk mereka nanti selepas Inter Miami berjaya mendapatkan tanda tangan pemain itu di sana. Bagaimanapun, Messi dilihat lebih hampir untuk menyertai pasukan Al-Hilal dengan kontrak bernilai 1 bilion euro secara keseluruhannya. Spurs cuba kekalkan Dejan Kulusevski. Spurs dikatakan cuba untuk berbincang dengan Juventus mengenai rancangan mereka untuk mendapatkan Dejan Kulusevski secara kekal pada musim panas ini. Mereka akan membayar sebanyak 26 juta pound seperti mana yang telah diletakkan dalam perjanjian mereka sebelum ini, walaupun Spurs tidak layak untuk beraksi di UCL pada musim hadapan. Manchester United sertai saingan untuk dapatkan Manuel Ugarte. Manchester United dilaporkan telah menyertai Chelsea dan juga pasukan Paris Saint-Germain dalam saingan untuk mendapatkan pemain tengah seperti CP, Manuel Ugarte. Liverpool yang sebelum ini dikatakan turut berminat dengan pemain itu, dikatakan telah menarik diri daripada persaingan ini dengan menumpukan kepada pemain lain pula. Arsenal cuba dapatkan Wilfried Gnonto. Arsenal dilaporkan cuba untuk menggunakan kelebihan mereka yang kini sudah pun layak untuk beraksi di UCL dengan cuba untuk mendapatkan Wilfried Gnonto daripada pasukan Leeds United yang sudah pun tersingkir ke Liga Championship pada musim hadapan. Mereka bagaimanapun terpaksa menempuh laluan sukar selepas terpaksa bersaing dengan pasukan Manchester City yang turut berminat dengan penyerang muda itu.
Diego Dalot sambung kontrak baru bersama Manchester United. Pemain right back Manchester United, Diego Dalot, telah sah memperbaharui kontraknya bersama pasukan Manchester United. Dalot akan memperpanjang masa baktinya bersama Manchester United sehingga pada tahun 2028, sekaligus menutup desas-desus perpindahannya. Sebelum ini, Dalot kuat dikaitkan untuk perpindahan ke pasukan Real Madrid. Namun, dengan persetujuan kontrak baru bersama Manchester United, perpindahan Dalot ke pasukan Real Madrid pada musim ini boleh dikatakan hampir mustahil terjadi. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.